guys, Assalamualaikum and welcome back to Pika Chan channel. Untuk video kali ini, kita ada sambungan daripada video pada last week bersama dengan guest yang sama juga, iaitu Mariam Sam. So kali ni kita a bit different daripada last week, sebab last week kita lebih pada interview kepada Mariam Sam. Dan untuk topik pada episod kali ini, bertanyakan soalan perbezaan sistem sekolah Jepun dan Malaysia. Mariam Sam, dah bersedia untuk topik kali ni? Ya, bersedia. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan soalan pertama. Pakaian seragam sekolah negara Jepun macam mana dari segi pemakaian sekolah? Kat Jepun, biasanya murid-murid sekolah rendah tak pakai uniform sekolah awam. Tapi di sekolah swasta, walaupun sekolah rendah pun kadang-kadang ada uniform. Dan sekolah menengah, sekolah tinggi, kebanyakan pelajar pakai uniform sekolah. Ada jaket, skat, ada juga ribbon. Biasa saya tengok dalam drama Japanese, saya perasan ada dua style. Kalau version perempuan, satu bentuk sailor dan satu lagi adalah breza. Kalau lelaki ada dua version juga, satu breza, satu lagi gakuram. Betul. Kan? Semua sekolah lain-lain. Dan ada sekolah yang sailor, ada sekolah yang ada breza, dan lelaki pakai tie, puang, pakai ribbon atau tak pakai apa-apa pun ada. Kalau tak salah saya, Jepun ni kan ada banyak musim. Nakashiki ga aru janai. Pemakaian uniform pun berbeza mengikut musim, betul tak? Dan saya dengar cerita Natsu pun ada pakaian dia. Kami orang Jepun boleh menikmati dua jenis, untuk musim panas dan untuk musim geru dan musim sejuk. Yang tadika kadang-kadang ada uniform kan, macam saya tengok macam krayon Shinchan kan. Saya perasan dia ada pemakaian dia sendiri tau. Kebanyakan tadika di Jepun, mereka ada pemakaian uniform mereka sendiri juga ke? Ya, ada uniform sendiri. Apa beza dengan nursery style di Jepun dengan tadika biasa? Tadika ada lebih banyak elemen, lebih kepada pendidikan. Nursery kat Jepun macam kehidupan biasa dan untuk socialize dengan kawan-kawan yang at the same age. Sebab saya tengok kan, Japanese kids ni lebih independent lah. Oh, ya ke? Saya tak pasti Mariam San tahu ke tak, tapi saya pernah tengok satu Banggumi ni. Dia macam suruh budak-budak tu pergi beli kaimono tu sendiri tau. Ada. Macam mak ayah dia lepaskan anak-anak dia, kau pergilah beli apa-apa pun dekat kombini ke apa-apa sendiri. Ya, saya pun ada pengalaman macam begitu. Sebab kalau di Malaysia memang tak boleh buat tau macam tu. For sure somebody kidnap you. Apa nama Banggumi tu lah? Hajimete no Otsukai. Sorry. Hajimete no Otsukai. Untuk dari segi pemakaian sekolah di Malaysia, kita start daripada Yochian lah. Tapi kalau dari segi tadika biasa, kebiasaan memang ada pakaian seragam. Macam saya punya tadika, nama tadika tu tadika kemas. Dia memang ada pemakaian seragam dia warna biru. Kita orang tak ada lebih macam style Japanese sangat. Maksudnya lebih kepada sekatsu. Kita orang tak ada lebih macam tu. Daripada kecil, memang kita orang dah lebih pada pembelajaran. Dan kita orang daripada kecil juga dah start kena belajar bahasa English. So daripada situ ada penekanan dua bahasa lah, bahasa Melayu dan bahasa English. Masuk je sekolah rendah. Normally primary school dekat Malaysia, ini sekolah harian, sekolah kebangsaan by government lah, SAFCU tu. Dia ada dua style, baju kurung putih dengan skirt hitam. Saya share kat awak by Google. Macam ni lah, ini pemakaian sekolah rendah. So kalau lelaki dia akan pakai seluar hitam macam ni dengan baju putih lah. Yang ini dipanggil pinafore ni. Biasanya maybe like Chinese or maybe like Indian. Tapi kadang-kadang Melayu pun pakai juga baju ni. Ini normal. Ini baju kurung. So kalau student tu pakai tudung mesti warna putih. Tak macam warna merah, kuning tak boleh? Tak boleh. Kalau dia nak pakai yang warna yang lain tu, mungkin di pengawas. Pengawas ni ada banyak. Ada pengawas sekolah yang menjaga sekolah. Dan ada juga pengawas pusat sumber. Kadang-kadang ada pemakaian merah, ada pemakaian purple. Masuk sekolah menengah, lebih kurang sama juga pemakaian dia. Pemakaian kita orang jadi warna biru. Macam ni lah lebih kurang. So kalau untuk perempuan, skirt warna biru. So kalau untuk lelaki, dia akan berpakaian putih macam ni dengan dia macam hijau tua. Itu kalau sekolah normal. Tapi kat Malaysia ni ada macam-macam sekolah. Ada sekolah agama, sekolah sains, ada juga sekolah-sekolah yang bawah government macam MRSM. Yang itu
tu saya tak berapa pasti macam mana pemakaian diorang. Sebab ada certain sekolah dia pakai pakaian batik tapi hanya hari Khamis sahaja. It's like a formal wear. Itu my friends punya sekolah lah. So saya just explain balik macam mana sekolah ni. Soalan kedua, sistem pembelajaran. Saya tahu sistem pembelajaran ni memang banyak berbeza daripada Malaysia dan juga Jepun. Ada banyak pecahan. Kita pecahkan by waktu kelas dulu. Kalau di Malaysia, waktu starting kelas pukul 8 pagi dah start. 8 pagi dah start kelas. Pun dah lama tinggal sekolah pun dah tak ingat dah ni. Pukul 7.30 dah kena ada kat sekolah. Kalau lambat, pagar sekolah tutup. Tak boleh masuk. Lambat kena denda. Sebelum 7.30 dah kena ada kat sekolah kalau tak salah saya. Dan prepare untuk masuk kelas pukul 8 pagi. So pukul 8 pagi dah start jugyo dah. Biasanya sekolah kan Isnin sampai Jumaat kan. Kalau Isnin sampai Khamis biasanya akan balik lambat sampai pukul 1 ke 1.30 tengah hari. Tapi kalau untuk hari Jumaat is a big exceptional lah. Hari solat Jumaat tu kan kita boleh balik awal. So dalam pukul 12.30 ke pukul 12 macam tu dah boleh balik rumah. Untuk hari Kinyobi saja. Sekolah rendah dengan sekolah menengah sama je. Dalam sekolah menengah pun sama juga. Timing memang starting sekolah memang pukul 8 pagi dah start kelas. Sampailah pukul 1 atau 1.30 macam tu. Kat Jepun, baik kat sekolah rendah, sekolah menengah maupun sekolah tinggi, waktu untuk bermula kelas sama. Kebanyakan sekolah bermula pada pukul 8.30 ke 8.40. Tak pernah dengar sekolah yang bermula kelas pada waktu 8. Itu awal sangat. Betul-betul. Sebab saya pun rasa 8 pagi tu agak awal jugalah. Pukul 8 pagi di Malaysia ni macam pukul 4 pagi dekat Jepun yang matahari baru nak naik. Masih dalam keadaan gelap lagi tau. Macam purple-purple gelap. So pukul 8 pagi macam tu tau dekat Malaysia. Kat Jepun, satu kelas selama 50 minit ke 45 minit. Kalau panjang pun 70 minit untuk satu kelas. Kalau sekolah rendah sampai darjah 3, murid-murid ada kelas 5 kelas dalam sehari. Mereka habis kelas pada pukul 2 lebih. Tapi kalau lebih atas daripada darjah 4, 5, 6 untuk sekolah rendah, mereka ada 6 kelas dalam sehari sampai 3 lebih. Lambat kan? Waktu lunch, waktu tengah hari 1 jam. Kalau darjah 4, 5, 6 ada kelab aktiviti selalunya. Kalau sekolah menengah dan sekolah tinggi, memang mereka ada kelab aktiviti lepas kelas. Mereka pun selalunya ada 6 kelas dalam sehari. Kalau macam duration tu memang satu subjek berapa minit? Kalau biasa 50 minit. Kalau di Malaysia, kita orang ada pecah 2 sesi tau. Saya punya pandangan lah dan saya perasan lah. Paling panjang pun 1 jam 30 minit. So kami akan pecahkan slot 30 minit jugyo, 30 minit jugyo. Contohlah bahasa Melayu 30 minit sesi. Mungkin besok bahasa Melayu 1 jam session. Ada jam waktu rehat. Ada. Dalam rehat untuk makan lunch kan? Bukan? Ya, itulah. Untuk makan. Untuk makan, bukan untuk rehat study. Kami tak ada rehat study. Jadi, bila murid-murid pergi ke tandas? Masa jugyo lah. Saya bagi contoh Mungkin BM bahasa Melayu start daripada pukul 9 sampai pukul 10. So dalam tu ada 1 jam. Mungkin masa nak tukar sensei daripada cikgu BM Maths ke kan. Sensei biasa lambat masuk kelas. Sensei jarang masuk awal Malaysia style kan. Time tu lah kita orang QK juga. Tapi kalau proper QK untuk study punya memang tak ada. 10 minit tu untuk rehat study. Satu kelas. Lepas tu ada 10 minit untuk rehat. Satu kelas, rehat. Satu kelas, rehat. Satu kelas. Lepas tu rehat untuk makan. Sejam. Malaysia tak ada. So Amy tak nak. Mungkin sebab tu Malaysia punya style pembelajaran cepat habis. Habis je balik rumah. Bila saya dengar Japanese punya style cara pembelajaran ni kan, macam ya pasal lama-lama. Buat apa lama-lama kat sekolah. Kita pergi ke pecahan seterusnya. Kita nak bincang tentang co-curriculum atau aktiviti kelab. Jepun punya kata macam mana? Kalau sekolah rendah biasanya bermula dari murid darjah 4. Tapi kat sekolah menengah dan sekolah tinggi, ramai pelajar masuk dalam aktiviti. Sebab itu disyorkan. Dan kadang-kadang ada sekolah yang mewajibkan pelajar masuk kelab aktiviti. Kurang-kurangnya 1 kelab aktiviti. Kadang-kadang kami boleh masuk 2 atau 3 kelab aktiviti kalau ada masa. Ada masa lebih boleh masuk banyak kelab aktiviti lah. Is it optional or mandatory? Kalau sekolah rendah, banyakkan sekolah wajib masuk ke kelab aktiviti. Sekolah menengah dikatakan optional, tapi sebenarnya macam wajib, terpaksa masuk kurang-kurangnya 1. Kalau sekolah tinggi, memang bebas. Masuk pun boleh, tak masuk pun tak apa. Bukan lah. Apa je yang ada dekat Jepun? Macam
saya tengok dalam anime ataupun drama, banyak je bunkatsu yang best-best saya tengok. Macam Sado lah, Kyudo lah. Tapi it's kind of really fun to be compared dengan Malaysia punya style bunkatsu lah. Di Jepun, klasifikasi dalam 2 bahagian kelab bersukan. Yang lagi satu? Macam seni budaya. So yang itu dipanggil apa? Bunkake. Konniwa bunkake. Sports wa? Undoke adalah bunkake, kelab lukisan, muzik, Shodo macam tu. Betul-betul. Kalau macam tadi kan ada bunkake dan ada taike, adakah dua-dua ni kena masuk dua-dua juga ataupun just pilih salah satu? Pilih satu saja cukup. Kalau tak nak pilih dua-dua tak apa? Kalau sekolah izinkan pelajar tak masuk kelab, boleh. Tapi sekolah menengah, kebanyakan sekolah memaksa student masuk sekurang-kurangnya satu. Kalau di Malaysia, untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, saya rasa tak lari jauh banyak sangat. Sama je. Saya rasa benda ni mandatory dan saya rasa semua student kena masuk. Kami ada pecahan pada 3 bunkatsu style. 1, unit beruniform club. 2, kelab subjek I guess. Yang lagi satu adalah kelab sukan. So, 3-3 kelab ni, 3-3 kena masuk. Oh, Sebab macam Jepun tadi, boleh pilih salah satu betul. betul. Tapi di Malaysia, 3-3 ni kena masuk. 3 kelab in total. Yes. 3-3 kelab ni biasanya dia akan buat pada waktu petang. Habis je sekolah, dia akan ada waktu kelab. Kebiasaannya dia akan buat pada hari Rabu, hari Khamis, mungkin hari Sabtu pun dia akan buat juga. Dia akan kacau hari weekend. Kelab unit beruniform ni, I think you can imagine like, you know cadets? Cadets like you need to marching and so on. We have that kind of club. Kat sekolah dulu ada juga cadets police, cadet bomber. We have pengakap. Pengakap is means scouts. So itu adalah club unit beruniform because they have their own uniform to wear it. Club subject. Club subject ni dia macam contoh ada club matematik, club sains, club bahasa Melayu. All those things have. Last one, club sukan. Club sukan just sukan lah, only sport. So tiga-tiga ni memang wajib masuk. Sama juga sekolah rendah dan sama juga di sekolah menengah. It's not optional. You have to take. Saya nak tambah untuk kelab Jepun, kerana ada macam martial art, judo, kendo, aikido. Jarang ada. Baseball, bola sepak, lagi popular. Dekat Malaysia ada. Macam sekolah saya ada. Saya sempat juga masuk silat. It's kind of like martial arts of Malay and Indonesian style. Saya sempat masuk lah juga silat selama 3 tahun. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Banyak je. Kami ada taekwondo, kami ada judo. Tapi judo tak berapa famous sangat lah. Ada juga kelab karate pun ada. Sekolah di Jepun mesti ada pembayaran yuran, school fees. I want to know how much total for course it. Around average how much? Tak pernah fikir tentang yuran syurga sekolah rendah, sekolah sampai sekolah tinggi. Universiti saja yang saya tahu. Saya bersekolah awam, tak payah bayar. Dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi, kami tak payah bayar. Kalau kat Malaysia pun sama juga. Mungkin sebab government sebab mungkin our educational, I don't think we pay. Textbook is just like we borrow from the school. Only the that we need to pay stationery only. Untuk textbook, borrow saja. Pinjam daripada sekolah. Sekolah akan berikan buku pada kami. So macam contohlah, Index Ichinen, saya nak ambil buku tingkatan 4, saya just ambil semua buku Kyokasho tu semua daripada sekolah. Sekolah akan bagikan. So dah habis Index Ichinen, I need to return back the book lah after that Ichinen. And then I need to take the Form 5 textbook for the next year book. Menarik. Japan doesn't like that. Kena beli. Nampak tak dia different kat situ? Macam kebanyakan sekolah harian di Malaysia, semua buku tu kami pinjam daripada sekolah. Jadi tak boleh macam tulis memo, tak boleh. Boleh. Dalam buku tu dia ada list nama tau. Macam contoh tahun 2012 penama orang ni. Last year ada senpai yang dah pernah guna that book. In this year I use that book. On next batch another person will use that book. So the book is using by generation to generation. So dia panggil buku pinjaman. Ini cara baik. Kalau Jepun dia kena beli, tapi ada ramai pelajar yang nakal, dah habis buang. Sebab tu dekat Malaysia tak ada macam tu sangat sistem tu. Daripada student membeli buku teks, sebab buku teks sangat mahal dekat Malaysia. Jadi sistem sekolah semua dekat Malaysia yang sekolah kebangsaan, sistem yang meminjam buku daripada pihak sekolah. Sekolah akan prepare buku teks dan kami hanya ambil saja buku tu dan guna. Tapi macam biasalah, kadang-kadang ada yang buku yang dah koyak, conteng. Buku tu tak kira lah, tak berapa cantik lah. Buku kadang-kadang daripada senpai-senpai yang terdahulu kan. Aktiviti dan club dekat Jepun. Kita tahu benda ni big things jugalah di Japan. Aktiviti sekolah menengah dan sekolah tinggi kadang-kadang sangat intensif. Ada pelajar yang hari-hari ada kelab aktiviti dari pagi sampai malam.
Isnin sampai hari Ahad. Even weekend pun kena kacau ke? Jepun style. Kalau kelab saya ada latihan dari hari Isnin sampai hari Ahad, dari pagi sampai malam. So isogashi lah. Saya sangat kurus bila saya masuk kelab. So 何時間ぐらい？例えば1日は何時間くらいかかる？ Itu pagi 1 jam after school, dari 3.30 sampai 6.30, jadi 4 jam sehari kalau ada kelas. Kalau hari cuti macam Sabtu dan Ahad, dari 9 pagi sampai 6. Wow. Oh my god, I cannot breathe. Ya, kacau sangat. Tapi ikut kelab aktiviti. Ada yang kurang latihan juga. Pelajar-pelajar boleh pilih. Kalau kat Malaysia kan, muzik ni kan saya jarang tau dengar. Melainkan kalau sekolah besar ada kelab muzik. Macam sekolah saya sekolah kecil, jadi kelab muzik tu tak ada. Mungkin daripada situ, we don't have normal basic learning on music. Macam saya nampak dekat Jepun ni banyak kelab yang besar-besar. Korang pun ada kelab swimming. Dekat Malaysia, kelab swimming ni jarang ada sebab kita orang tak ada swimming pool dekat sekolah. Kalau macam ada kelab swimming pun, kami kena pergi luar daripada sekolah dan kena pergi cari facility that have swimming pool. Sebab saya tengok kebanyakan sekolah Jepun, swimming pool memang ada. Ada sekolah yang tak ada swimming pool juga, tapi kebanyakan sekolah ada. Sekolah Mariam San ada swimming pool. Sampai sekolah menengah ada, tapi sekolah tinggi tak ada. Itulah sebab saya pilih sekolah itu. Pun ada juga tak macam, kan banyak juga kan kasai lah sebagainya. Boleh tak explain sikit pasal tentang aktiviti-aktiviti macam tu? Cara sekolah tentu ada sports festival dan school festival. Kami buat macam memasak dan menghidangkan masakan itu kepada orang ramai. Chorus festival, mana kami menyanyi, sembahkan nyanyian kami kepada ibu bapa dan juga kawan-kawan. Mana lebih meriah? Sekolah menengah punya pungkasai ataupun universiti punya pungkasai lebih meriah? Mesti universiti punya pungkasai sangat meriah. Sebab universiti mereka boleh buat apa-apa saja yang mereka nak buat. Masak pun boleh, persembahan pun boleh. Lagi bebas universiti punya festival. Jadi lagi seronok. Naruhodo. Kita ada banyak aktiviti. Saya rasa awak pun tahu kan, kita ada banyak multicultural races dekat sini. So kadang-kadang aktiviti yang kami ada dekat sini banyak melibatkan tentang bangsa-bangsa lain. Macam contoh sambut hari raya dekat sekolah, aktiviti sambut Deepavali, Chinese New Year dekat sekolah. Sekarang ada aktiviti hari guru, hari keusahawanan, maksudnya it's just for business day only. Teaching the student how to be good in business. Cara untuk menjual, cara untuk berniaga, benda tu ada yang diajar dekat sekolah kami. Kami juga ada hari yang orang bomba datang ke sekolah, cara memadamkan kebakaran. Macam for safety reason. Mungkin dalam 1 tahun tu dia akan datang 1 ke 2 kali. Dia akan tunjuk ajar pada student cara memadamkan api dengan betul. Macam tu lah. Selain daripada tu ada lah undukan, itu normal lah. Itu mana-mana sekolah pun ada. Kalau macam dari segi persembahan tak ada sangat kot. Ada je. Pungkasai ni dekat Malaysia tak ada sangat. Dekat Jepun mungkin lebih meriah lah. Kalau ada pun mungkin tak seberapa popular dekat kebanyakan sekolah Malaysia. Pergi ke soalan 4. Peraturan sekolah. This is quite interesting topik juga untuk talk Okay, peraturan sekolah di Jepun bagaimana? Jepun sangat strict sebenarnya. Pelajar kena pakai stocking yang panjang yang tertentu. Jose nara naka hiza made desu ka? Itu panjang sangat. Itu panjang sangat. Bawah hiza. Kaki pun boleh pendek sangat. Tak boleh pakai makeup, tak boleh rambut. Ini untuk perempuan pun, untuk lelaki pun. Menengah saya ada peraturan kalau rambut panjang sampai bahu, puan kena cut rambut. Saya ada dengar ni yang pasal ponytail kan. Ada tahun ni dia style minta kara. Mana Fukuoka kot. Kalau buat ponytail punya rambut, dia macam otoko kara. It's like organism thing. Serius dia kalau tertinggi sangat, itu tak boleh. Itu dalam peraturan dilarang. Kena ikat tapi macam sampai sini ke. Koko gurai desho? Koko gurai wa dame. Tak boleh. Alasannya tak reasonable. Ikat tinggi, lelaki akan excited. Aneh. Saya tak faham tau kenapa benda macam tu. Is it like something orgasm for a guy? It doesn't make sense at all. Tak ada sesiapa yang excited. So, pendekkan skirt pun tak boleh kan? Tak boleh. Tapi kebanyakan
belajar buat. Sebab kebanyakan kawan Japanese saya pun dia banyak cerita masa zaman diorang sekolah dulu, mereka pendekkan skirt juga dan ada yang potong skirt. Kelakar cakap kenapa dah skirt tu dah pendek, lagi nak pendekkan lagi. Ada satu lagi, saya dengar peraturan daripada kawan saya juga. Dia kata sekolah dia Shitagi Zenbu wa shiro, kena semua putih. Peraturan macam ni pun ada dan saya terkejut sangat-sangat. Shitagi mo? Zenbu wa shiro? Tak boleh pakai colour lain ke? Dia cakap tak boleh. Naza nak Ria ni no. Saya baru ingat sekolah saya pun macam itu lah. Sampai sekolah menengah. Saya macam peraturan macam ni wujud ke dalam Jepun? Saya tak faham. Takkanlah perkara macam tu cikgu tengok ke? Mesti check. Cikgu perempuan buat check juga. Kalau orang pakai baju dalaman yang berwarna hitam, pelajar itu akan dimaluan. Aneh. Aneh betul. Saya serius tak faham peraturan macam tu. Serius, saya rasa macam tak masuk akal. How about like ketai? Ketai you can bring to the school? Ikut sekolah. Sampai sekolah menengah tak boleh. Tak pergi kes tak boleh. Tapi kalau sekolah tinggi boleh saja. Kalau untuk peraturan sekolah di Malaysia, saya rasa orang lebih kurang juga macam Jepun. Tapi cuma tak adalah se-strict macam Japanese. Or even like has that hairstyle of it. Tak ada, saya tak pernah dengar. Benda tu tak pernah lagi terjadi dekat Malaysia. Kalau dari segi dating, it really depends on school. Macam school saya, dating tak boleh. Dekat sekolah Malaysia tak boleh baito. Ini pun kinshin juga. Sebab saya perasan dekat Jepun, ada yang boleh baito dan ada yang tak boleh. Bawah daripada umur berapa belas, kami memang tak boleh kerja. Phone, kalau tak salah saya, masa zaman saya memang tak boleh bawa langsung. Kalau bawa, kena rampas. Tapi tak tahu, mungkin zaman sekarang ni kebanyakan student guna phone kan. So mungkin ada yang bawa ke sekolah juga. Ni last question lah. Pemakanan. Kita start dengan Malaysia dulu lah. So kebanyakan student, mereka akan pergi ke sekolah dan mereka akan beli sahaja di kantin. Kebanyakan makanan dekat kantin jual biasanya tak sihat. Kebanyakan yang jual makanan dekat kantin adalah makanan like junk food dan sangat-sangat oily food. Nasi lemak is normal. Mi goreng sometimes ada. Mi hon goreng pun ada. Sometimes pagi-pagi tu kan ada kentang goreng ada jual. Then ada nugget, ada jual ayam goreng. It's totally not so healthy food. Itu sama juga macam pemakanan kat sekolah menengah pun sama. Saya pergi sekolah menengah pun pemakanan sama juga. Nasi lemak. Lepas tu dengan minuman manis, sirap, orange, Milo ais lah, teh ais lah. Ini pendapat saya lah. Saya harapkan macam mungkin ada makanan-makanan yang lebih kepada balanced food. Patutnya Malaysia kena banyak buat perkara seperti macam tu lah. Macam dari segi bawa bento ke sekolah tu, memang rare sangat untuk saya lihat kawan-kawan saya or even saya sendiri pun jarang bawa bekal ke sekolah. It do some student brings, but it's totally rare. Sekolah Jepun mempunyai sistem kyoshoku, school lunch. Biasanya sampai sekolah rendah dan sekolah menengah high school student, mereka akan bawa bento kan dari rumah atau kalau ada kantin kat sekolah, mereka boleh beli dan makan kat sana. Sekolah menengah, chugakse, ada school lunch, makanan dihidangkan di sekolah. Di Jepun, makanan yang berkhasiat sangat penting. Mesti ada carbohydrate, protein, sayur-sayuran, vitamin. Tapi memang betul, itu adalah satu yang sangat bagus sebenarnya. Sebab to be compared dengan Malaysia punya pemakanan, we are not that so healthy like in preparing in term of food. To be compared Japan is way more better sangat. Importantkan amalan pemakanan mereka. Sebab tu saya rasa lah Jepun antara negara yang jarang obesity lah. Kalau ada pun saya jarang nampak orang Jepun obesity. Saya rasa berbanding dengan negara-negara yang lain, Jepun memang sangat rendah. Ini sangat berwaspada dengan apa yang kami makan. Orang Malaysia ni jenis yang tak kisah apa yang mereka makan. Selagi boleh makan, mereka makan. Apa yang ada komponen makanan yang ada kat dalam Kyushoku tu? Ada jadual makanan. Kami boleh makan berbeza-beza. So dia tak adalah dalam seminggu tu awak makan benda yang sama, tidak. Akan berubah-ubah. Ya, contoh hari Isnin, hari ada rice, nasi, dan roti dan sup. Saya pernah tengok yang pang, tapi dia macam banyak satu ada letak kat pang tu. Nani pang dia sekarang? Agepang? Agepang pun antara famous Kyushoku juga kan? Famous. Semua orang suka makan. Saya tertanya-tanya, apa jadi kalau makanan tu tak boleh dihabiskan? Do desu ka? Kalau tak boleh habiskan, kita kena buang. Kena buang jugalah makanan tu. Sensei tak marah ke? Kadang-kadang guru marah, tapi sekarang macam parents senang komplain kalau guru marah kepada anak-anak mereka. Guru tak boleh marah. Sekarang ni zaman parents yang jenis summon orang. Seem like Malaysia right now. If you do anything to my kids, I will summon you. That is kind of like what these days now. Kalau you kena pukul sikit ke, the kids tell something bad to their parents about the teacher, automatic summon. Sama kat sini juga.
tak boleh marah. Biar saja kalau tak boleh habiskan. Kita dah banyak menjawab sesi soalan tentang perbezaan sekolah Jepun dan Malaysia. Pada pendapat Marian Sam, macam mana dari segi sistem pembelajaran antara Jepun dengan Malaysia? Saya rasa sistem pendidikan Jepun bukan pembelajaran saja tapi kehidupan juga. Contoh pemakanan pun dijaga kat sekolah. Malaysia itu bebas. Tapi saya rasa pendidikan Malaysia pun menarik. Contoh kerap aktiviti pun pelbagai. Itu benda menarik bagi saya. Sangat seronok membandingkan perbezaan dan persamaan pendidikan Malaysia dan pendidikan Jepun. Itu saja untuk video hari ni guys. Kalau korang menyukai dengan topik dan episod kali ini, korang jangan lupa untuk berikan subscribe channel dekat bawah ni seperti biasa. Kalau korang suka juga, jangan lupa untuk berikan like dekat sini dan jangan lupa untuk share dekat sini. Saya rasa sampai situ sajalah Mariam. Terima kasih banyak-banyak biasa kerana sudi join dalam episod kali ini bersama dengan saya. Sudi untuk menceritakan tentang topik-topik yang kita baru bincangkan tadi tentang sistem sekolah. Sama-sama kasih dan terima kasih. Okay guys, sampai situ saja untuk episod hari ini bersama dengan Marian Sang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Marian Sang. Dan insyaAllah kita akan membincangkan topik-topik yang menarik di masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi dalam episod akan datang guys. Bye bye. Mata ne, minasan. Mata ne.